eyes in the sky, gazing far. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Okey, pada hari ini saya akan buat video mengenai operating system ataupun lebih dikenali sebagai OS. OS ni berfungsi sebagai pengantara di antara software dan juga hardware. Okey, contohnya macam kalau kita type something dekat Microsoft Word lepas tu kita nak print, OS ni lah yang akan bagi arahan dekat Microsoft Word tu, software, kepada printer hardware untuk print benda tu. Ia juga bertanggungjawab untuk mengagihkan sumber komputer kepada aplikasi yang sedang dijalankan. Contohnya macam kalau kita buka beberapa app sekaligus kan, so diorang macam berebut CPU ke, berebut memori kan. So tugas OS kat sini adalah untuk mengagihkan dan membagi-bagikan benda lah tu, supaya app-app tu dapat menerima lah benda tu. Antara operating system yang ada pada zaman sekarang ni adalah seperti Windows, Linux, Mac OS. Untuk phone pula operating system yang dipakai adalah seperti Android, iOS kan. Tapi dalam video ni saya akan bercakap lebih lagi mengenai satu OS yang bagi saya paling top iaitu Microsoft Windows. Okey, sedikit mengenai Windows. Windows ni merupakan sistem pengendalian yang dihasilkan oleh Microsoft. Terdapat beberapa version of Windows adalah seperti Windows 8, Windows 7. Yang paling latest sekarang adalah Windows 10 lah, yang dilancarkan pada tahun 2015 oleh Microsoft. Okey, apa yang saya nak cakap mengenai Windows ni adalah mengenai dia punya process management, memory management, device input output management dan juga file management. Okey, bercakap mengenai proses management. Proses ni adalah merupakan konsep utama dalam sesebuah OS. Maknanya kalau proses tu tak berjalan dengan baik, dia akan menyebabkan kegagalan lah untuk OS tersebut. So, macam mana Windows menguruskan proses-prosesnya adalah dengan dalam Windows ni, proses management Windows ni, dia ada satu mode yang Windows gunakan iaitu kernel mode. Dalam proses management ada beberapa task seperti creation, scheduling dan deadlock. So kernel mode ni dia akan menggunakan satu teknik yang dikenali sebagai synchronization technique, di mana teknik ni akan mengelakkan dua proses berlaku dalam satu resources. So dengan adanya benda ni, so takkan ada proses yang bertindan. So senang cerita, OS takkan jam lah, takkan tersangkut dalam deadlock ke macam tu. Okey, seterusnya saya akan bercakap mengenai memory management for Windows driver. Kernel mode driver akan allocate memory untuk tujuan menyimpan data dalaman, buffering data semasa operasi I/O dan berkongsi memori dengan kernel mode dan user mode komponen yang lain. Windows menguruskan virtual dan physical memory dengan membagikan memori into separate user dan system address spaces. Memori ni dia ada dua type, iaitu 32 bit dan 64 bit. Kebiasaannya 32 bit ni kita akan jumpa pada Windows yang versi lama. Macam 64 bit Windows versi baru seperti Windows 10. Okey, untuk device input output management, Windows menggunakan input output request packet IRPS. IRPS ni adalah kernel mode structure yang digunakan oleh Windows driver model dan device driver untuk berkomunikasi dengan OS ataupun dengan satu sama lain. Dalam Windows input output system, dia ada layer driver model yang dikenali sebagai stack. Selalunya IRPS akan pergi dari satu driver ke driver yang lain dalam satu stack yang sama untuk berkomunikasi. Contohnya macam mouse, macam mana mouse dapat digunakan. Mouse ni dia akan berkomunikasi dengan USB port. USB port ni dia akan berkomunikasi dengan USB host controller. So daripada USB host controller, dia akan berkomunikasi dengan PCI bus, dan PCI bus akan berkomunikasi dengan
komputer hardware yang lain. So semua komunikasi ni kita kenal sebagai stack. So stack akan coordinate semua step komunikasi antara setiap driver yang menghantar dan menerima IRPS dan menyebabkan pergerakan yang dilakukan oleh user kepada mouse tu dapat difahami oleh komputer. Okey, seterusnya adalah file management. File management ni adalah proses memanipulasi file dalam sistem komputer. Ia membolehkan kita untuk create file, modify file dan juga delete file tersebut. So Windows memudahkan pengguna untuk melakukan hal-hal tersebut dengan membuat design satu GUI yang membolehkan user ni copy, paste, move dan save file-file yang ada dalam file manager tu lah. So hal ini dapat memudahkan user untuk menguruskan file dalam komputer dengan lebih mudah dan teratur. Okey, sebagai conclusionnya adalah penjagaan ataupun pengurusan yang baik dapat menghasilkan operating system yang bagus. Oleh itu, saya menyeru semua orang atau berbagai pihak untuk terus mengembangkan lagi operating system dekat dunia ni agar dapat memudahkan lagi para pengguna dan juga menjadikan dunia ini semakin maju. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.